Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Jadi hari ini cikgu akan membincangkan tentang formula kimia sebatian ion. Ion ialah atom atau molekul yang bercas. Jadi mari cikgu tunjukkan satu tindak balas zara-zara yang menghasilkan ion. Di sebelah kiri ialah atom magnesium. Di sebelah kanan ialah atom oksigen. Jadi atom magnesium ni mempunyai susunan elektron 282. Atom oksigen mempunyai susunan elektron 26. Atom magnesium akan cuba untuk mencapai kestabilan oktet. Oktet maksudnya 8 elektron, okey. Dengan melepaskan 2 elektron. Ini sifat semula jadi bagi logam bila dia bertindak balas secara kimia, dia melepaskan elektron. Logam tidak mengambil elektron. Atom logam melepaskan elektron. Jadi apa yang berlaku di sini, di sebelah kanan pula atom oksigen. Untuk mencapai kestabilan oktet, oksigen akan mengambil elektron untuk mengisi petala valennya yang ada kosongan. Jadi inilah secara kasarnya tindak balas yang akan berlaku. Mari kita lihat tindak balas ini berlaku. Apa yang kita nampak berlaku ialah magnesium melepaskan elektron kepada atom oksigen. Ini menjadikan bilangan elektron di dalam magnesium menjadi kurang. Asalnya magnesium ada 12 proton, asalnya magnesium ada 12 proton, jadi dia ada 12 charge positif dan 12 elektron menjadikan jumlah negatif. Semua negatif 12. Kita dapati jumlah charge adalah sifar, maksudnya seimbang. Tetapi selepas menderma elektron, bilangan elektronnya berkurang. Jadi 10. Dan dia telah mencapai kestabilan oktet. Jadi bila kita kira jumlah charge atau charge bersih pada magnesium ialah ia terlebih positif sebanyak 2. Jadi kita katakan magnesium telah berubah menjadi ion magnesium. Bagaimana dengan oksigen? Oksigen pula telah mendapat 2 elektron dan dia telah mencapai susunan oktet 28. Jadi oksigen telah berubah menjadi ion, oksida, 2 negatif. So apa yang berlaku pada oksigen ialah asalnya oksigen mempunyai 8 proton dan 8 elektron. Ini atom oksigen. Selepas tindak balas berlaku, oksigen telah mendapat lebih 2 elektron menjadikan jumlah charge negatifnya jadi negatif 10. Bila kita kira jumlah charge, kita dapati oksigen menjadi bercas negatif 2. So kita katakan oksigen telah membentuk ion oksida. Jadi ion-ion negatif haruslah ditukar nama. Kita tak boleh sebut oksigen lagi. Kita kena sebut oksida. Kalau hidrogen yang bertindak balas menjadi ion negatif, hidrida. Hanya ion negatif kita tukar nama. Nitrogen dipanggil ion negatifnya nitrida. Jika klorin menjadi klorida. Jadi pelajar-pelajar dikehendaki mengetahui ion yang terhasil apabila mereka ini bertindak balas. So ini adalah suatu yang sangat penting dalam kimia dan wajib, iaitu menghafal ion-ion yang terhasil. 2 cara kita boleh menghafal, sama ada dengan kita boleh lihat dalam buku teks kita. Merujuk ke buku teks, ke muka surat 67, kita dapat lihat senarai ion. Cation ialah ion-ion positif. Jadi cikgu terangkan bagaimana cation adalah ion-ion positif dan anion adalah ion-ion negatif ni.
di depan ini adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Yang berwarna hitam ni adalah elektrod karbon. Elektrod karbon ini disambung kepada punca bekalan arus terus. Di atas merupakan bateri atau arus terus. Bahagian yang positif ini di sebelah kiri dan negatif di sebelah kanan. Elektrod yang positif disebut anod. Elektrod yang negatif disebut katod. Okey, ion-ion dalam larutan terdiri daripada ion-ion positif seperti natrium, hidrogen, ion-ion negatif seperti hidroksida, klorida. Apabila switch ditutup, ion-ion positif dan negatif ini bergerak ke elektrod yang tertentu, tertarik ke arah cas pada elektrod itu. Ion-ion yang bergerak ke anode disebut anode ion, anions. Ion-ion yang tertarik ke katod disebut cathode ion, cation. Jadi itulah maksudnya perkataan anion dan cation. Anion ialah ion-ion yang tertarik ke elektrod positif. Elektrod positif disebut anode. So kita panggil anion, iaitu ion-ion negatif. Cation ialah ion-ion yang tertarik ke arah cathode, iaitu elektrod negatif. Ion-ion itu bersifat bercas positif. Jadi cikgu harap pelajar boleh faham dan tahu dari mana perkataan anion dan cation ini. Okey. Bagaimana menulis formula bagi ion-ion yang ada di dalam buku teks? Tuliskan nama ion itu dulu seperti berikut, magnesium. So, masukkan casnya di atas. Dimulai dengan nombor terlebih dahulu. 2 positif. Jangan terbalik. Siapa yang tulis macam ini salah. Tak boleh tulis macam ini. Positif dulu baru 2, ni salah. Kita tulis 2 positif. Okey. Setengah ion itu kompleks. Terdiri dari beberapa unsur yang bergabung. Seperti contohnya ion karbonat. CO3, 2 negatif. So kita harus tahu apa maksudnya CO3, 2 negatif. Jadi maksudnya ialah ion ini mempunyai unsur karbon dan oksigen di dalamnya. Contohnya, cikgu lukiskan sebagai contoh. Jadi apa kita dapat di sini ialah ion karbon, unsur karbon. Okey, di dalamnya ada unsur karbon. C diikuti oleh oksigen sebanyak 3 unit. So kita ada 3 unit oksigen. 1, cikgu guna warna merah untuk oksigen. Okey, jadi kita ada 3 unit oksigen. CO3. 1 di sini. 2, 3. Secara teori, semua zarah-zarah ini bercas secara teori. Karbon mempunyai cas positif 4. So, cikgu tulis 4 positif. Oksigen bercas 2 negatif. Jadi kalau kita campur semuanya, kita dapati jumlah casnya tak seimbang. Ion ini mempunyai jumlah cas sebanyak negatif 2. So, boleh nampak. Jadi kita tuliskan dia C
O3 dan 2 negatif. Begitu. Begitulah. Jadi begitulah caranya untuk kita tulis formula untuk ion ini. Jadi charge 2 negatif ini bukan pada oksigen, tetapi jumlah charge pada ion karbonat. Okey. Inilah dia ion karbonat. Karbonat CO3 2 negatif. Ion manganat 7. Mari kita lihat ion manganat 7. Kenapa ada nombor 7 tu? Manganat MnO 4 negatif 1. Bukan sepatutnya manganat 4 ke? Sebab di sini ada nombor 4. Bukan begitu ya. Cikgu explain kenapa manganat 7. Manganat 7 terdiri dari zarah-zarah mangan yang mempunyai charge positif dan zarah-zarah oksigen yang mempunyai charge negatif. Jadi kita dapati ada 4 oksigen di dalamnya. 1, cikgu tulis dulu ya. Setiap oksigen mempunyai charge 2 negatif. Adakah oksigen sentiasa bercharge 2 negatif? Dalam hampir semua zarah ion, oksigen bercharge 2 negatif. Tapi ada sikit pengecualian untuk bahan tertentu saja. Okey. Jadi selamat kalau kita nak kata oksigen ni 2 negatif selalu. Dan mangan ini sendiri adalah 7 positif. Sebab itulah datangnya nombor 7 tu dari ion positif yang ada dalam ion positif yang ada, charge positif yang ada dalam ion ini. Okay? So mangan ialah 7 positif. Sebab itu kita namakan ion ini manganat 7 berdasarkan nombor pengoksidan ataupun charge yang ada pada mangan. Okey, jadi kalau kita kira jumlah charge semuanya ialah positif 7 dan negatif 8. Terdapat lebihan charge negatif di sini diabadikan pada formula kimia, formula zarah bahan ini. Okey. Nah, kenapa nombor 7 ni mesti disebut? Kerana mangan ni ialah sejenis logam kumpulan peralihan yang sungguh istimewa di mana dia boleh menghasilkan ion yang berlainan charge. Contohnya dia boleh membentuk ion 2 positif. Jadi 2 positif ni tak samalah dengan yang 7 sana. Dia sudah berubah lah. Telah berubah. Jadi kurang charge-nya. Jadi kita harus bezakan. Ini mangan yang mana satu ni ya? Manganat 7. Yang ini mangan 2. Jadi kita harus bezakan antara ion-ion yang boleh berubah dalam tina balas kimia. So ini kita panggil mangan 2. Yang ini kita panggil manganat 7. Manganat 7. Jadi itulah sebabnya. Contoh lain seperti kuprum. Kuprum 2 dan kuprum 1. 2 ini tak sama. Okey, kuprum 2 ditulis kuprum 2 begitu. Kuprum 1 ditulis kuprum 1. Okey, nombor 1, 2 tu melambangkan ionnya, charge pada ion atau kita kata nombor pengoksidan. Logam-logam yang membentuk nombor pengoksidan atau charge yang berbeza-beza ialah daripada kumpulan yang berwarna kuning ni saja. Kita katakan unsur-unsur peralihan atau logam-logam peralihan. Jadi contohnya, cikgu buat 1-2 contoh. Seperti kuprum. Seperti zinc tak termasuk di sini ya. Seperti ferrum. Boleh membentuk ion ferrum 2 positif, kita panggil ferrum 2. Atau ion ferrum 3 positif, kita panggil ferrum 3. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar tahu bahawasanya nombor 2 dan 3 itu merujuk kepada nombor pengoksidan
atau charge-nya. Okey. Jadi itu bahagian pertama daripada pelajaran kita hari ini. Okey. Pelajar-pelajar harus menghafal dahulu senarai ion yang ditunjukkan di dalam buku teks kita. Cikgu akan sambung dalam bahagian kedua daripada formula kimia ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.